tiga bahagian. Pertama ialah kesedaran kesihatan mental. This one is topik wajib. Agak bosan. Kalau bosan lah. Okay. Tapi ini topik wajib, memang kena tahu. Dan kita akan cuba pada topik yang lain, iaitu pengurusan stres dan juga wanita menurut Al-Quran. Siapa pernah pergi hospital bahagia? Angkat tangan. Saya nampak ada staff saya pun ada di hospital bahagia ni. Okay. Hospital bahagia ialah hospital yang kita panggil dia ialah mental institution yang terbesar dan tertua di Malaysia. Dia dah 114 tahun. Keluasan dia ialah 500 hektar. Belakang tu ada nursing college. Nursing college tu pun actually dah ambil tanah hospital bahagia. Kita ada berpuluh ward. Ada ward acute, ward tinggal lama, pesakit-pesakit yang dah tinggal lama, ward orang-orang tua, ward kebun pun ada. Lebih ward kebun. Sekarang kita panggil agroterapi ward. Okey. Jom kita tengok apa yang ada kat hospital bahagia. So, saya diperkenalkan oleh yang pengerusi tadi bahawa saya bekerja di hospital bahagia di dalam unit forensik. Unit forensik psychiatry. Jadi bukan yang bedah-bedah tu, bukan bedah mayat tu ya. Unit forensik psychiatry ni ialah kes-kes yang mahkamah hantar, yang kita baca selalu dalam akhbar, yang tak siuman. Ini kata mengalami masalah mental, dihantar ke hospital bahagia untuk penilaian lanjut. So this is saya punya unit. Saya dengan kawan-kawan saya, dengan saya punya bos, this is kita punya unit. Kita nak tengok bahawa orang yang dihantar tu kita panggil OKT, orang yang kena tuduh tu, sama ada mereka ini waktu diorang buat diorang punya kesalahan tu, crime tu, sama ada mereka ni dalam keadaan waras ke ataupun tidak. Oh, itu boleh. Tengok ni, ini sekatan akhbar yang saya ambil. Okey. Yang di tengah tu ialah saya punya patient. Saya punya pesakit. Dua orang adik-beradik, mereka rasa macam ada makhluk halus masuk ke dalam ibu dia. So dia nak buat ritual supaya dia boleh remove the makhluk halus tu daripada ibu dia. So apa yang dia buat ritual, dia ikat tangan mak dia. Dia cabut gigi mak dia, dan dia bunuh mak dia. Dua adik-beradik. So this kejadian, mereka dihantar ke hospital bahagia untuk rawatan dan juga untuk ditentukan sama ada mereka ni waras ke tak semasa kejadian. Jadi setelah kita assess, memang pesakit ni tak waras. Dan kemudian dihantar balik ke mahkamah. Mahkamah putuskan bahawa dia dibebaskan atas alasan tidak siuman, dan dihantar ke hospital bahagia. Okey. Ni pun saya punya juga. Tahun 88. Okey. Tuduhan membunuh juga. Okey. Till ada lagi dekat hospital bahagia. Tak bebas-bebas. Yang sebelah ni wanita baling bayi dari tingkat 18 dituduh membunuh. Okey. Saya ambil wanita punya ni. Sebenarnya memang perempuan. Memang ada kaitan. So yang wanita yang baling bayi ni, yang masalahnya ialah dia dah kahwin, dah bercerai, ada boyfriend, and then mengandung. Bila mengandung dia dapat penyakit preeclampsia. Jadi dia dalam keadaan dia baru je bersalin anak dia, dia keluar daripada toilet, dia ambil anak dia, dia balik push daripada tingkat 18. So mahkamah, lepas kita punya assessment, unit forensik punya assessment, dan kita rasa mereka ni tak waras, dan dihantar ke hospital bahagia.
Lepas hantar hospital bahagia, buat apa? Kita bagi rawatan. Lepas bagi rawatan, dah sihat. Jadi orang akan tanya lah, doktor, dia akan tinggal selama-lamanya ke? Siapa tahu apa yang jadi pada mereka ni? Tak tahu kan? Okey. So yang dihantar ke hostel bahagia, mereka boleh dibebaskan dengan pengampunan sultan. So keluarga dia yang kisah yang tu, yang wanita paling baik tu, keluarga dia dah minta pengampunan daripada sultan. So dah dibebaskan sebab dia sihat dan selamat untuk dibebaskan. Okey. Jadi selalunya orang tanya, bila orang tanya daripada hostel bahagia, orang tanya saya, Yasin Sulaiman ada kat situ ke? Ini soalan favourite lah. Ada dekat wad saya. Okey. Dia kita katakan dia you okey nanti, kita suruh you buat persembahan lah. Lepas tu dia kata, oh sejak tahun 2019 saya tak ambil persembahan percuma. Okey. Alright. So di sisi kesihatan mental lah. Okey. Keupayaan individu, kumpulan atau personal persekitaran untuk berinteraksi satu sama lain untuk kita rasa sejahtera, untuk kita boleh berfungsi secara optimum. Okey. You boleh baca. Okey. Individu yang sihat berupaya melakukan hubungan harmoni dengan orang lain. Okey. Boleh sumbang aktiviti, boleh bekerja, boleh berbakti, boleh buat apa-apa saja yang selalunya orang buat lah. Okey. Ada, hilang. So individu selalunya ada fungsi mental yang sihat bila dia dapat menggunakan biologi, fisiologi, sosial dan kerohanian. This one is very penting lah. Kita rasa macam the thing is dengan mental ni kita tak nampak. Selalunya kita nampak ialah kesan dia. So bila datang ke hospital ataupun bila dah jadi teruk, barulah dia akan datang. Contohnya ialah bila ada orang mengamuk, and then dah balik-balik barang, pecahkan tingkap dan sebagainya, barulah kita akan report pada polis bawa ke hostel bahagia, bawa ke klinik ke, ataupun bawa ke hospital lain. Okey, itu sebab kita tak nampak. Ini si statistik. Okay. Statistik ni kalau kita ikutkan, kenaikan tu dia berkali ganda tau. Makin lama makin tinggi. Kalau dulu dah 10.6%, sekarang dah 29.2 2000 ni. Sekarang ialah lebih daripada 30.1. 1/3 daripada masyarakat Malaysia mengalami isu masalah mental. Kita tengok sebelah kanan, sebelah kiri, nak pilih mana satu. Okey, tapi masalah mental ini dia adalah hanya masalah sahaja. Okey, dia belum jadi penyakit. Dia boleh jadi penyakit bila tidak dibendung dengan betul dengan cara yang sihat. Okey. So kesukaran untuk menyesuaikan diri atau menangani tekanan. Okey, sama ada tekanan daripada bos ke, tekanan daripada kawan-kawan ke, tekanan daripada cikgu-cikgu ke, daripada anak-anak ke. Okay. This is all semua menyebabkan tekanan. Okay. Even kalau penyakit badan pun, fizikal pun, kencing manis, darah tinggi, kanser dan sebagainya, ini pun akan menyebabkan kesihatan mental akan terjejas. Okay. Ini yang saya cakap tadi. 1/3 yang you tengok sebelah kiri kanan apa semua nampak okey je, pakai baju cantik apa semua, kadang-kadang mereka ada masalah kesihatan mental. Tapi kalau tak ditangani dengan betul, akan jadi penyakit mental. So kita kenal sikit lah dengan penyakit mental ni. Okay. So permulaan saya
psikiatri ni, okey, sejarahnya dulu, ya, kita rasa macam syaitan. Dia macam dikuasai oleh roh-roh jahat, dosa-dosa, black magic dan sebagainya. Okey, even sekarang, this is kira macam Barat punya tanggapan dahulu. Tapi benda ni still dalam masyarakat Malaysia sekarang ni pun kita still rasa benda ni ialah black magic. Dia rasa macam sihir. Bukan kita nak nafikan sihir tu memang ada, tapi kita lebih kepada ni tak elok ni, pergi hantar ruqyah dulu, pergi hantar ni dulu. Okey. Jadi apa yang kita cuba nak buatkan ialah tak salah you nak hantar pergi ke nak jumpa ustaz-ustaz ke, nak berjumpa dengan pengamal perubatan Islam. Go on. Even orang Cina pun dia hantar pada sensei dia. Okey. Tetapi kalau benda tu, kalau you tengok ni ustaz kata bukan tak ada ke masalah, and then kita berbesar hati untuk terima dan cuba rawat dengan penyakit mental. Okey. You tengok dia punya ke tahap severity dia, lama-lama dia akan jadi yang sangat teruk dan tak boleh nak kawal, dan dia akan melakukan satu jenayah. Yang kita risau ialah pembunuhan. Okey. So kalau dulu kan, even kalau Hostel Bahagia, dulu namanya Hostel Bahagia ni, sebelum nama dia Tanjung Rambutan, nama dia ialah Hospital Orang Gila. Sekarang kita tak guna dah perkataan gila tu dah. Perkataan gila tu kita nampak satu benda yang kasar. Tu kita panggil penyakit mental. Dan sekarang kita panggil Hostel Bahagia je. Sebab kita bahagia. So kalau anak-anak saya bila orang tanya ayah kerja mana, dia kata happy hospital. Dia memang happy lah sangat. Okey. Kita ada 4 institusi mental di Malaysia. Hostel Bahagia, which is yang tertua. Kedua ialah Hostel Permai di Johor, Tampoi. Yang ketiga is Hostel Sentosa dan Hostel Mesra. Sentosa di Sarawak dan Sentosa di Sabah. So memang ada 4. Walaupun nama dia, kalau you all pernah pergi ke dalam hospital ni, memang dapat rasakan kebahagiaan lah sebenarnya. Cantik. Kita ada kolam pancing ikan, kita ada kebun-kebun, kita ada pesakit yang jalan-jalan kadang-kadang. Jangan kadang-kadang you tak kenal pun. Orang-orang pesakit mental kita tak nampak pun dia macam mana. Kita tahu bukannya dia ada label kan. Kalau orang tu tak ada kaki pakai tongkat, kita tahu dia ni cacat ni, dia ni tak berapa sihat ni kan. Tapi orang pesakit mental ni you tak tahu. Even kat luar pun kan, Ipoh ni kan, Ipoh banyak juga tau. You tak bincang pun sebab dia orang boleh function well dengan ubat. Kita ada pesakit yang kerja sebagai sapu sampah. Kita ada pesakit yang kerja sebagai tukang masak dekat hospital. Bukan hospital, dia tukang masak dekat kafe. So bila you datang kafe kan, you makan tu kan, is actually dia punya masakan tu. You tak tahu pun. Pun ada juga. Okey. So, kalau dulu memang kita, nama dia asylum. Asylum ni kalau main game kan, video game yang dulu punya kan, Batman ke apa semua kan. Asylum ni is actually tempat memang kita kumpulkan orang yang tidak siuman, orang yang gila, kurung, pukul dan sebagainya. Sangat busuk, sangat kotor, sangat seram. Kalau nak buat cerita hantu memang boleh. Hospital Bahagia nak buat cerita hantu tak boleh. Walaupun orang kata ada, dia tak pernah jumpa lagi. Okay. So ini barulah kita ada psychiatry model macam manalah penyakit ni sebenarnya ialah berpunca daripada ketidakseimbangan neurotransmitter, which is chemical dalam otak kita. Okey. Gangguan teruk dengan tahap pemikiran, emosi dan tingkah laku dan berlakunya kemerosotan dalam fungsi seharian individu tersebut.
Saya cerita sikit. Saya ada seorang pesakit sangat muda, Hafiz pun. Dia Hafiz, dia hafal satu Quran. Okey, sangat muda. Dia bekerja sekejap dekat Secret Recipe. And then lepas dia macam dalam masa 2 bulan tu dia terus dapat gangguan, dia dapat penyakit mental yang di peringkat permulaan. Sebelum tu dia tak pernah dapat rawatan langsung. Okey, so dia tak boleh nak bekerja langsung. So bila dia tak boleh nak bekerja langsung, dia diberikan kerja dan dia duduk di rumah. Dan dia di rumah pun dia tak makan, tak minum, dia boleh berdiri selama 2 hingga 4 jam. Diri saja, tanpa buat apa, tak mandi, tak cakap, tak ada apa. Okay. So ayah dia ni bawa dia ke klinik lah, klinik swasta. So doktor kat klinik tu kata dia ni tak okey ni, ada penyakit mental ni, kena refer kepada psikiatri. Okay. Unfortunately ayah dia tak bawa dia ke bawa ke hospital, bawa pergi jumpa pengamal perubatan Islam. Okay. Bawa pergi perubatan Islam, pun tak ada apa-apa efek. Okay. 2 minggu selepas tu, masa waktu solat Jumaat, dia tak pergi pun solat Jumaat. Okay. Dia menduduk, dia akan 2 jam akan berdiri sahaja. Okay. Tengah solat Jumaat tu, so dia pergi ke dapur, dia ambil pisau, dia tikam mak dia daripada belakang banyak 13 kali. Dia tikam. Ini lepas dia tikam tu, dia biar macam tu je. Dia pergi ke porch kan, keluar daripada rumah, di porch dia duduk situ je. Dia duduk sampai lah ayah dia balik daripada solat Jumaat, tengok mak dia dah tak ada dah. Itu ialah penyakit mental yang keadaannya sangat teruk lah. Okay. Kalau nak katakan penyakit mental ni ada banyak tahap, yang nombor 1 ialah skizofrenia, di sisi paling tinggi sekali. So apa yang dia buat ialah dia tak dapat mengawal dia punya tindakan masa tu. Masa dia dihantar ke hospital bahagia, Kuat hantarlah sebab dia dekat mahkamah pun dia tak boleh cakap, dia senyap je. Okey, nak tanya bersalah ke tak bersalah, faham apa charge dia pun dia tak tahu. So apa yang dia buat ialah dia hantar ke hospital bahagia, lepas tu dia beri rawatan. Dengan saya pun dia tak bercakap, senyap je. Ini kita start rawatan, kemudian kita bagi ubat tak okey, dan kita bagi dia ubat, kita bagi dia terapi elektrik. Dan dengar tak ECT? Yang letak dekat ni, yang letak kat dahi tu, sini tu. Tu real tau, tu bukan dia tipu tau. Memang ada rawatan tu, elektrokonvulsif terapi. So dengan rawatan tu barulah dia okey. Lepas dia okey pun semua, kita bagi dalam 2-3 rawatan baru dia mula bercakap. Kalau bercakap lepas 6 kali rawatan, kita tanya dia. Bila tanya dia dan kita bagi tahu yang mak dia dah tak ada, baru dia nangis. Baru dia sedar apa yang jadi. Lama sangat untuk dia kembali pulih. Bila ayah dia datang kan, kita interview ayah dia pun dah menangis lah. Ayah dia menangis, ayah dia kata, isteri mati sekarang ni, anak pula kena charge 302. Saya boleh bagi tahu kisah ni disebabkan kisah ni dah habis court dah. Dah habis dah. So bila kita tulis report pada court, court kata kita kata dia tak waras. So lepas tu court bebaskan dia atas alasan tidak siuman, dan dia hantar ke hospital bahagia. Ada hospital bahagia. Itu kes-kes lah. Cerita. So nak kata confidentiality tak ada lah. Kalau kisah-kisah yang masih ada
ada confidentiality saya takkan sebut lah. Kita kena jaga. So yang ini memang kalau you Google pun boleh dapat. Nak tahu tak tahu. Okay. So macam saya kata tadi lah, this is all about ketidakseimbangan kimia. Yang paling senang yang kita contoh yang paling senang ialah gula. So gula banyak sangat, gula baik untuk badan kita, bagi energi dan sebagainya. Tapi bila banyak sangat dia boleh menyebabkan kencing manis. Okay. Tapi kalau untuk neurotransmitter di dalam otak kita, kita kena balance. Banyak sangat pun tak boleh, lebih sangat pun tak boleh. Okay. Jadi kena balance. Itu ubat-ubat yang kita lebih kena main dengan dia neurotransmitter. Okay. Ada punca-punca lain lah, sejarah keluarga, tekanan persekitaran, kurang diet, tidak coping skill, penyalahgunaan daya, trauma dan sebagainya. Ini yang penyakit saya kata skizofrenia. Okay, saya akan go through this one. Kita akan laju sikit lah dalam skizofrenia ni ialah penyakit yang saya sebut tadi. Dia lebih pada gangguan halusinasi, psikosis. Okey. Dan juga dia ada delusi. Ada delusi. Kadang-kadang dia ada delusi yang dia rasa macam diri dia very powerful. Ada seorang pesakit yang kita dah bagi ubat macam-macam dah, tapi this is the best dah. Itu je, tak ada. Sampai sekarang je setiap kali saya jumpa dia kata doktor nak berapa ribu. Saya bagi doktor berapa ribu. Saya kata lah, ada berapa? Kalau doktor nak 20,000 tu boleh lah doktor. Banyak lagi duit saya. Kereta saya doktor dia 6 lagi, doktor nak 1 pun boleh. Tapi saya tak ambil lah, saya ada integriti. Okay. So dia kalau kita challenge dia kan, tunjukkan dia apa semua, dia mesti tak akan juga. Dia rasa diri dia kaya, diri dia anak raja. Ada pesakit yang juga dia kata dia kahwin dengan Puteri Sultan Brunei. Kata tu. Saya kahwin dengan Puteri Sultan Brunei. Ini bila saya punya bos datang, dia kata dia anak saya. Kita orang punya bos, you cucu Sultan Brunei. Mana dia juga? Macam-macam. Apa yang kita risau ialah bila mereka ni bila mereka dalam keadaan yang agresif. Memang ada agresif. Saya pernah nak kena tumbuk pun ada, tapi tak pernah kena lagi lah. Saya letak saya punya kunci atas meja interview tu. Dia ambil kunci saya, dia baling. Itu nak tumbuk lah. Tak sempat tumbuk lah. Elak sikit. Kita ada banyak kes-kes yang macam tu juga. So this is schizophrenia. Sometimes mereka ni tak, bila dapat gangguan tu, dengar suara apa semua kan, ataupun nampak bayang-bayang apa semua. Okay, itulah gangguan schizophrenia. Ada ubat dia. Di sini saya cakap dia dah halusinasi atau delusi. Setengah orang dia rasa ada benda yang sentiasa ikut dia rasa macam ada CCTV. Okey, ada satu pesakit, dia ada buat prosedur dekat dia punya perut lah sebenarnya, abdomen dia. Jadi bila dia buat prosedur tu, lepas daripada prosedur tu, dia rasa macam the doktor yang buat prosedur tu tanam microchip dalam dia punya abdomen. So apa yang dia buat, dia keep coming to this doctor's punya klinik, swasta tau. And then dia kata doktor, dia nak jumpa doktor, sampai doktor tu mana nak layan lah kan. Bukannya benda yang betul. Okay, there's one case, satu hari tu dia tunggu kat bilik doktor tu. And then masuk je bilik doktor tu, dia simbah minyak petrol. And then dia nak start api. Doktor tu nak lari. Tapi doktor tu dia pakai lab coat.
Bila dia pakai lab coat dia kena tangkap. Lepas tu sekarang ni kita orang dekat hospital, dekat unit forensik tu, especially kat unit forensik, kita tak tie pun tak pakai, ini lanyard pun tak pakai, ini pun tak boleh. Ini pakai sebab ada support. Okay. Tarik dan kena start api, second degree burn. Habis bakar. Google, ada dalam Google cerita ni. Bukan ada, masuk hospital bahagia. Lepas tu kita dah buat belas-belas kali dia still rasa ada lagi benda microchip tu dalam dia punya ni. And then kita kata apa, tak apa, jom kita hantar hospital Ipoh buat CT scan. Kita tengok sendiri ada tak microchip. Oh, dah bakar orang. Mana mati. This is another one yang sangat-sangat common. Kemurungan, depression, or depressed. Okay, so this is very different lah, sangat-sangat lain daripada sedih. Pasal sedih ni sedih lah, kucing mati kita sedih, warga kita meninggal kita sedih, kereta kita rosak, rasa sedih, sedang apa semua. But depression is another level. Tapi walaupun dia sangat-sangat common, dia senang sangat untuk kita ni overdiagnose sendiri. Depressed lah, kan pun tak boleh juga. Okey, perasaan sedih berterusan hampir setiap hari dalam masa 2 minggu. Apa yang jadi ialah orang-orang yang depressed ni, yang betul-betul depressed kan, banyak sangat dia punya doktornya. Ahli keluarga dia boleh jadi doktor, kawan-kawan boleh jadi doktor. Okay. Kadang-kadang dalam media sosial pun jadi doktor ni. Selalu nasihat yang dibagi ialah, kuatlah sikit. Masih dengar? Kuatlah sikit. Baca Quran lebih sikit. Semayanglah, selalu buat tahajud. Okay. This is very common. Okay. Kalau kita tanya orang yang depressed ni, mereka takkan balas tau. Orang takkan balas benda tu. Benda tu sakitkan hati. Lagipun dia orang tak boleh nak fikir dah benda. Okay. Depressed ni, even kalau orang kata, kalau dia kata kau ni cuba bayangkan masa depan, it's okay lah. Orang yang depressed ni, dia nak bangun tidur pun dia rasa macam aku nak hidup lagi 1 hari, lagi 1 jam pun belum tentu. Nak kuat macam mana lagi? Tak ada apa-apa dah energy. No energy at all. Okay. And then that's why bila dia rasa, bila semua orang tak faham dengan dia, okay, and sometimes sadly, even bila dia pergi jumpa doktor pun doktor tak faham. Ya? Ada orang dulu dia dapat DAS. Biasa kan DAS kan? Nampak DAS kan? Dia kata dia depressed. Dia kata macam tak okey ni. So dia pergi jumpa dengan doktor. Dia pergi jumpa doktor. Doktor tu pula just ignore saja dia. Dia okey ni. Dia okey ni. Maka buat apa semua ni. So dia dah rasa tak ada hope dah. Langsung tak ada harapan. So the only way yang dia nak buat ialah tinggalkan dunia. Ini yang paling sedih sekali lah. That's why kita tengok banyak sangat kes bunuh diri sekarang ni. Banyak sangat kes yang bunuh diri. Sebab apa? Sebab tak ada siapa nak faham dia. Bila dia cuba nak luahkan pun tak ada siapa nak percaya. Semua dia jadi kuat lagi. Okay. So this is kemurungan is sangat-sangat bahaya. Okay. You nak suruh dia buat kerja. Okay. Kalau boleh kalau display dia nak buka mata pun tak boleh. Okay. So this is kemurungan. Kalau dia masih berterusan, dia akan jadi teruk lah.
Dia akan boleh dengar suara, dia boleh rasa macam nak bunuh diri dan sebagainya. Okey. Ni lah yang tadi lah. Okey. Another thing is a bipolar disorder. Okey. Dan dengan bipolar. Kalau dengar kan bipolar? Manic. Manic pernah dengar manic? So manic ni, dia kalau nak katakan mood ni jadi dua. Satu is mood yang sedih tadi, very down. Manic ni is very high. Betul kita hidup dalam roller coaster kat situ. Sekejap sekejap atas, sekejap atas ke bawah. Okay. Saya ada seorang pesakit, dia datang dengan depression. Sangat sedih, tak boleh nak buat kerja. Seorang cikgu yang tengah buat master. Okay. So dia datang, dia